Satu Malaysia ialah satu gagasan yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Abdul Razak pada 2 April 2009. Intipati daripada gagasan ini adalah membawa idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Toleransi antar kaum wajar dikekalkan dari generasi ke generasi dan semua pihak memainkan peranan bagi bersama-sama menjayakannya. Dokumentari ini bertujuan menceritakan pandangan kami sebagai pelajar mengenai perpaduan di Malaysia buat masa kini. Seperti yang kita semua tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. Perkauman berarti kepercayaan bahawa kemampuan dan ciri-ciri yang dikaitkan dengan manusia adalah berdasarkan kaum. Dan sesetengah kumpulan kaum itu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa ramai rakyat Malaysia orang gemar apabila bercakap soal perkauman kerana ia merupakan isu yang sangat sensitif di negara ini. Tidak dapat dinafikan bahawa isu perkauman telah berlaku sejak dahulu lagi dan masih lagi terjadi pada masa kini. Isu perkauman di Malaysia melibatkan faktor-faktor yang kompleks dan berbagai serta politik yang memainkan peranan penting dalam penyebaran isu tersebut. Hal ini dapat dilihat apabila segelintir ahli politik yang memfokuskan pada bangsa sendiri. Secara tidak langsung, ianya akan menguatkan lagi perasaan identiti etnik dalam kalangan pengikut mereka. Mereka menggunakan kaedah yang menekankan perbezaan antara bangsa-bangsa di Malaysia untuk memperoleh sokongan politik. Perkara ini boleh mencetuskan ketegangan antara komuniti dan meningkatkan kesedaran etnik. Antara isu yang dimainkan adalah mengkritik atau mendakwa ketidakadilan dalam pengagihan sumber seperti peluang pekerjaan, kontrak kerajaan atau bantuan kewangan. Mereka mungkin menekankan bahawa sumber-sumber ini tidak disebarkan secara saksama di antara kumpulan etnik dan mencetuskan rasa ketidakpuasan dan ketegangan antara mereka. Seterusnya, pendidikan berasingan juga merupakan faktor berlakunya isu perkauman di Malaysia. Sekolah-sekolah berasingan cenderung memberikan penekanan pada core kurikulum dan nilai-nilai yang khas untuk kumpulan etnik atau agama tertentu. Ini dapat menyebabkan perbezaan dalam kualiti pendidikan dan peluang pembelajaran. Perbezaan ini boleh memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan kumpulan etnik lain dan memperkuatkan lagi perasaan perkauman. Tambahan lagi, pendidikan berasingan dapat menghambat integrasi sosial dan mempromosikan identiti etnik yang lebih kuat. Anak-anak yang dididik dalam persekitaran terasing cenderung mempunyai lingkungan sosial yang terbatas pada kumpulan etnik atau agama mereka sendiri. Ini menghalang proses saling pengenalan, pemahaman dan kerjasama antara kumpulan etnik yang penting untuk membangun masyarakat yang harmoni dan inklusif. Sebagai contohnya, apabila ibu bapa berbangsa Cina menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC, anak mereka akan lebih cenderung untuk bersosial dengan bangsa sesama mereka sahaja. Kerana di sekolah tersebut, hampir kesemua pelajar adalah berbangsa Cina. Kemudian, mereka juga kurang terdedah dengan adat dan budaya bangsa lain. Kerana sudah tentu, di sekolah tersebut hanya tertumpu pada bangsa mereka sahaja. Faktor lain berlakunya isu perkauman di Malaysia adalah melalui pengaruh media sosial. Pihak tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menyebarkan fitnah atau maklumat palsu yang boleh menjejaskan keharmonian. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman, pengguna media sosial perlu berhenti berkongsi cerita yang tidak disahkan kebenarannya kerana ianya hanya membuatkan masyarakat berpecah belah. Katanya, masyarakat tidak boleh tunduk dan terpengaruh dengan ideologi yang bertujuan menyemai kebencian dan syak wasangka antara kaum dan budaya di negeri dan negara ini. Kerana keadaan itu hanya mensia-siakan pengorbanan orang yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hidup adalah tentang kebersamaan dan untuk mencapai kebersamaan yang harmonis, perpaduan antara berbagai kelompok masyarakat sangatlah penting.
Dalam video pendek ini, kami akan menjelajahi beberapa langkah untuk memupuk perpaduan yang lebih kuat dalam masyarakat kita. Langkah pertama, menyatukan institusi pendidikan dari peringkat rendah. Pertama, mari kita mulai dengan institusi pendidikan. Dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, mari kita menggalakkan kolaborasi antara pelbagai institusi pendidikan. Dengan mengadakan acara bersama, pertukaran pelajar dan kegiatan kolaboratif, kita dapat membangun kesedaran akan keberagaman dan menghormati perbezaan satu sama lain. Langkah kedua, sambut hari perayaan bersama-sama melalui rumah terbuka. Hari-hari perayaan adalah waktu yang special di mana kita bisa berkumpul dan merayakan keberagaman budaya kita. Dengan mengadakan rumah terbuka yang melibatkan semua kelompok masyarakat, kita dapat saling berbagikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam perayaan ini. Mari kita jadikan rumah terbuka sebagai kesempatan untuk saling mengenal, memahami dan menghargai tradisi masing-masing. Langkah ketiga, memperkasa aktivitas rekreasi atau kemasyarakatan. Aktivitas rekreasi dan kemasyarakatan adalah sarana yang hebat untuk mempererat hubungan antar warga. Dengan mengadakan fun run, gotong royong atau kegiatan lain yang melibatkan partisipasi masyarakat, kita dapat memupuk semangat kebersamaan dan saling membantu. Melalui kegiatan ini, kita dapat menumbuhkan rasa memiliki dan menjalinkan hubungan yang erat antara kelompok masyarakat. Keempat, mari kita tingkatkan kegiatan sukarelawan. Dalam situasi-situasi darurat seperti banjir atau bencana alam, kita dapat membantu para korban dan membangunkan kepercayaan di antara berbagai kelompok masyarakat dengan bekerja bersama-sama. Melalui bantuan sukarela, kita dapat memperlihat solidariti dan kepedulian kita terhadap sesama manusia tanpa memandang perbezaan. Media memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk persepsi kita tentang perpaduan. Dengan menerbitkan drama dan filem yang mengangkat tema perpaduan, kita dapat menciptakan kesedaran dan menginspirasikan orang-orang untuk menghargai perbezaan dan menghormati satu sama lain. Melalui iklan yang sering kita saksikan seperti iklan TNB atau Petronas, kita dapat menyampaikan pesan perpaduan secara luas kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mari kita berjuang untuk mengatasi diskriminasi yang masih ada dalam pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Dengan memastikan akses yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mencapai persamaan dan memastikan bahawa perbezaan tidak lagi menjadi penghalang bagi kejayaan dan kemajuan kita. Memupuk perpaduan bukan hanya tanggungjawab satu orang atau kelompok, tapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Mari kita terus berupaya bersama-sama, mulai dari institusi pendidikan hingga kegiatan masyarakat untuk memperkuat perpaduan di dalam masyarakat kita. Selamat datang kepada semua penonton yang setia. Dalam video pendek ini, kita akan menjelajahi beberapa poin penting mengenai kepentingan hidup harmoni di Malaysia. Mari kita mulakan. Keharmonian hidup terjamin adalah sesuatu yang sangat penting bagi negara kita. Kita boleh mengambil iktibar dari peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia sebagai pengingat betapa rapuhnya keadaan jika kita tidak menjaga keharmonian hidup antara kaum. Peristiwa ini telah mengajar kita tentang pentingnya menghormati perbezaan, bekerjasama dan saling memahami di antara masyarakat yang berbilang kaum. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat memastikan agar tragedi serupa tidak berulang lagi. Selain itu, menjaga keharmonian hidup juga membantu meningkatkan imej negara di mata dunia. Apabila negara kita dilihat sebagai tempat yang harmoni dan damai, ia akan menarik minat pelancong dari pelbagai negara. Ketibaan pelancong akan memberikan keuntungan kepada ekonomi negara dan mendorong perkembangan sektor pelancongan. Ini pula akan membuka peluang pekerjaan dan memberi manfaat kepada penduduk tempatan. Keutuhan negara juga merupakan satu aspek penting. Dengan hidup harmoni, kita dapat mempertahankan negara daripada ancaman penjajah. Ketika rakyat bersatu dan menghormati perlembagaan negara, yang menjadi penting kuat untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan kita.
Oleh itu, marilah kita semua terus bekerjasama untuk memastikan keharmonian hidup terjamin di negara kita. Dengan melakukan ini, kita dapat meningkatkan imej negara di mata dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan negara daripada penjajah. Terima kasih kerana menyertai kami dalam video pendek ini. Bersama-sama kita boleh menjadikan Malaysia negara yang harmoni, maju dan sejahtera. Hidup ini penuh dengan warna-warni keberagamaan dan sangat penting bagi kita untuk menanamkan sikap toleransi dan perpaduan antara kaum sejak usia dini. Peranan ibu bapa sangatlah penting dalam membentuk pemahaman ini, begitu pula dengan peranan penting para guru di sekolah. Ketika anak-anak kita belajar tentang perbezaan, baik itu perbezaan agama, suku ataupun budaya, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan sikap menghormati dan memahami. Ini memainkan peranan kunci dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdampingan. Melalui pendidikan di rumah dan di sekolah, kita dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan, saling menghargai dan kerjasama. Ibu dan bapa dapat menggambarkan contoh-contoh positif dalam kehidupan seharian mereka dalam memperlihatkan keberagamaan sebagai kekayaan yang harus dihargai. Para guru juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi dan perpaduan antara kaum. Dalam lingkungan belajar, mereka dapat menghadirkan cerita dan buku-buku yang menceritakan tentang pelbagai budaya, sejarah dan tradisi. Mereka dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendorong kerjasama antara siswa-siswi dengan latar belakang yang berbeza. Kepentingan menanamkan sikap toleransi dan perpaduan antara kaum sejak kecil tak bisa diabaikan. Hal ini membantu menciptakan generasi yang lebih terbuka, penuh rasa empati dan mampu membangun jambatan kebersamaan. Dengan membangun pemahaman yang kuat tentang keberagaman, kita dapat mengatasi prasangka dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat. Sebagai ibu bapa, mari berperan aktif dalam membentuk sikap anak-anak kita dengan memberikan pengalaman yang inklusif dan mendukung keberagaman. Sebagai guru, mari hadirkan materi yang mempromosikan keberagaman dan mendorong dialog antara siswa dan siswi. Kita semua bertanggungjawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap individu dihargai tanpa memandang latar belakangnya. Mari kita berkomitmen untuk menanamkan sikap toleransi dan perpaduan antara kaum sejak kecil, kerana itu adalah kunci bagi masa depan yang lebih baik. Oh, jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan orang lain. Sekian, terima kasih.